Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini merupakan isu dan juga cabaran bertemakan ekonomi, di mana di bahagian yang kedua ini merupakan karangan soalan-soalan STPM tahun-tahun yang lalu. Soalan yang pertama, STPM Ulangan 2013, soalan ke-20. Dalam menarik pelabur asing, Malaysia tidak boleh mengetepikan kesan buruk yang boleh datang bersamanya. Isu bagi soalan ini ialah menarik pelabur asing, manakala fokus isunya ialah kesan buruk daripada penarikan pelabur asing tadi. Fokus isu bagi soalan ini ada satu, bermaksud kombinasi soalan merupakan 5+0. Antara jawapannya ialah berlaku persaingan dengan firma tempatan, berlaku persaingan peluang pekerjaan dengan pekerja tempatan, menjejaskan keadaan sosial budaya tempatan, berlakunya pencemaran alam dan berlakunya eksploitasi. Di bahagian pendahuluan, kita akan masukkan satu ayat untuk memanjangkan lagi pendahuluan tersebut disebabkan soalan itu pendek kan. Contohnya, pelaburan langsung asing FDI ke dalam negara amat penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Namun, dalam menarik pelabur asing, Malaysia tidak boleh mengetepikan kesan buruk yang boleh datang bersamanya. Bagi perenggan idea pula, kesan buruk yang berlaku semasa kemasukan pelabur asing ke Malaysia ialah berlaku persaingan dengan firma tempatan. Pembukaan syarikat asing yang teguh kedudukan modalnya akan menenggelamkan firma-firma tempatan, terutamanya industri kecil dan sederhana IKS. Lebih-lebih lagi, syarikat asing boleh mendapatkan modal daripada anak-anak syarikat di negara lain untuk mengurangkan kos operasi dan memonopoli pasaran tempatan. Selain itu, berlaku persaingan peluang pekerjaan dengan pekerja tempatan. Kehadiran pekerja asing ke Malaysia akan memberi kesan langsung kepada pertumbuhan ekonomi negara walaupun mendatangkan kesan baik seperti dapat menampung kekurangan tenaga kerja tempatan, namun ianya boleh menyekat peluang pekerjaan penduduk tempatan. Selari dengan isu ini, pekerja asing akan menghantar wang atau gaji mereka ke negara asal dan hal ini sekaligus meningkatkan aliran mata wang ke luar negara. Tambahan pula, ianya akan menjejaskan keadaan sosial budaya tempatan. Kemasukan pelabur asing sedikit sebanyak akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat tempatan seperti budaya hedonisme yang membawa maksud gaya hidup yang hanya mengejar keseronokan semata-mata. Terdapat sebahagian pelabur yang ingin dilayan di kelab malam bagi membincangkan hal perniagaan mereka. Lantaran itu, budaya tempatan akan dicemari dengan budaya asing yang kurang menyenangkan. Sementara itu, berlakunya pencemaran alam, pembinaan kilang dan lebuh raya serta pembukaan bandar baharu telah merosakkan ekologi alam sekitar. Pembangunan prasarana ini akan menyebabkan banyak tempat seperti hutan diterokai. Kesannya, habitat flora dan fauna akan terjejas. Aktiviti perdagangan yang pesat juga menyebabkan kawasan laut tercemar kerana pembuangan sisa minyak dari kapal dagang. Malah, sekiranya berlaku pelanggaran kapal-kapal dagang, maka insiden tumpahan minyak bakal berlaku. Akhir sekali berlakunya eksploitasi. Sesungguhnya perniagaan firma asing adalah bermotifkan keuntungan semata-mata. Mereka sanggup melakukan sebarang bentuk penindasan kepada pekerja bagi memastikan kuantiti pengeluaran sentiasa berada di tahap optimum. Sebagai contoh, terdapat para pelabur yang membekukan cuti dan masa rehat pekerja dalam memastikan tahap pengeluaran sentiasa mencapai sasaran tahunan mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak adil kepada para pekerja. Di bahagian penutup, mulakan dengan penanda wacana kesimpulannya dan ada ayat penegasan. Kita akan masukkan isu, fokus isu dan juga cadangan bagi soalan ini. Kita teruskan lagi dengan STPM 2016, soalan yang ke-20. Pelaburan langsung asing menjadi sebahagian daripada pelaburan penting untuk memacu pembangunan negara, di mana ayat yang pertama, istilah penting menunjukkan kepentingan pelaburan langsung asing. Untuk ayat yang kedua, pelbagai aspek diambil kira oleh pelabur untuk membuat pelaburan di Malaysia.
Jadi ayat yang kedua ini merupakan aspek yang diambil kira oleh seseorang pelabur itu untuk membuat pelaburan di Malaysia. Disebabkan dua fokus isu bermaksud kombinasi 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Bagi fokus isu yang pertama iaitu kepentingan, antara jawapannya ialah berlaku pemindahan teknologi dan meningkatkan peluang pekerjaan, manakala fokus isu yang kedua ialah aspek yang diambil kira. Aspek yang pertama ialah dasar kerajaan, kestabilan politik dan kemudahan infrastruktur. Bahagian pendahuluan seperti biasa kita akan masukkan isu dan juga fokus isu bagi soalan tersebut. Kita teruskan dengan ayat idea bagi perenggan yang kedua, di mana kepentingan pelaburan langsung asing dalam usaha memacu pembangunan negara ialah berlakunya pemindahan teknologi. Kemasukan teknologi moden dari Jepun, Korea Selatan dan China amat membantu untuk memaju dan meningkatkan kecekapan pengeluaran barangan dan penyampaian perkhidmatan di negara ini. Misalnya, Malaysia mengimport teknologi mengesan varian baharu COVID-19 dan vaksin Sinovac dari China dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19 di negara ini. Selain itu, meningkatkan peluang pekerjaan di mana FDI membuka peluang yang lebih luas untuk memaksimumkan penggunaan guna tenaga kerja. Ini bermaksud banyak peluang pekerjaan ditawarkan kepada rakyat tempatan, maka kadar pengangguran dapat diturunkan. Menerusi bajet 2022, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI menyasarkan 200 bilion ringgit FDI yang mampu mewujudkan 114,000 peluang pekerjaan. Sehubungan itu, pelbagai aspek perlu diambil kira oleh pelabur untuk membuat pelaburan di Malaysia, antaranya ialah dasar kerajaan. Kerajaan komited dalam memastikan dasar yang dilaksanakan akan terus menyokong kemasukan pelaburan asing yang baru dan Malaysia terus kekal sebagai destinasi pilihan untuk syarikat yang mencari peluang di rantau Asia. Pelbagai inisiatif dasar dipergunakan seperti perjanjian jaminan pelaburan atau IGA, insentif cukai dan bukan cukai, liberalisasi sektor secara berperingkat dan mengurangkan kos perniagaan. Aspek kedua pula ialah kestabilan politik. Kestabilan politik menjadi tonggak utama dalam kriteria pemilihan para pelabur. Ini kerana tanpa keselamatan dan keamanan, seluruh sektor di sesebuah negara akan lumpuh, termasuklah sektor ekonomi. Terbaharu Pementeraian Memorandum Persefahaman atau MOU, Transformasi dan Kestabilan Politik di antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan PH berpotensi menarik lebih banyak FDI ke Malaysia. Aspek yang terakhir ialah kemudahan infrastruktur. Pembangunan prasarana termasuk jalan raya, kereta api, logistik, pelabuhan dan lapangan terbang, perkhidmatan bekalan air dan elektrik serta infrastruktur digital seperti jalur lebar berkelajuan tinggi telah menarik para pelabur asing untuk membuat pelaburan di negara ini. Pembangunan aset ini juga telah menghasilkan limpahan pembangunan ke semua wilayah serta meningkatkan taraf hidup dan produktiviti masyarakat. Di bahagian kesimpulan, antara cadangannya ialah justru pelbagai aspek diberi perhatian serius oleh para pelabur untuk memastikan pelaburan mereka memberi peluang yang setimpal. Soalan terakhir yang bertemakan ekonomi ialah STPM 2019 soalan 20. Malaysia melakukan pelbagai usaha pada peringkat serantau dan juga antarabangsa bagi mencapai hasrat untuk memesatkan ekonomi negara. Isu bagi soalan ini ialah mencapai hasrat untuk memesatkan ekonomi negara, manakala fokusnya ialah kepada usaha yang dilakukan untuk mencapai hasrat memesatkan ekonomi negara. Antara jawapan usaha ialah meluaskan pasaran, menarik kemasukan pelabur asing, menjamin kestabilan politik, mengadakan promosi perdagangan dan menandatangani perjanjian perdagangan. Di bahagian pendahuluan seperti biasa, kita akan masukkan isu dan juga fokus isu daripada soalan tadi dan kita tambah sedikit ayat untuk memanjangkan sedikit pendahuluan. Usaha pertama yang dilakukan oleh Malaysia di peringkat serantau dan antarabangsa bagi mencapai hasrat untuk memesatkan ekonomi negara ialah meluaskan pasaran.
Dasar berbaik-baik dengan negara luar memberi kesan kepada sektor ekonomi negara. Jalinan ekonomi mudah dibentuk dan dimeterai menerusi kerjasama serantau dan antarabangsa seperti menyertai AFTA, ASEM dan APEC. Kerjasama ini membolehkan produk dan perkhidmatan Malaysia menembusi pasaran luar dengan sekatan tarif dan bukan tarif yang minimum. Usaha yang kedua ialah menarik kemasukan pelabur asing. Pelaburan modal asing diperlukan untuk menggerak dan memajukan ekonomi negara, terutamanya dalam bidang perindustrian, perkhidmatan dan logistik. Contohnya, Malaysia kini menjadi tumpuan pelabur asing sebagai destinasi pelaburan strategik di tengah-tengah perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Malah, sektor yang paling banyak mendapat perhatian adalah dalam sektor perkilangan. Usaha yang ketiga ialah menjamin kestabilan politik. Kestabilan politik menjadi tonggak utama dalam kriteria pemilihan para pelabur. Ini kerana tanpa keselamatan dan keamanan, seluruh sektor di sesebuah negara akan lumpuh, termasuklah sektor ekonomi. Terbaharu, pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik di antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan PH berpotensi menarik lebih banyak FDI ke Malaysia. Usaha yang keempat ialah mengadakan promosi perdagangan. Tanggungjawab ini diberikan kepada Matret. Matret membantu syarikat Malaysia untuk mewujudkan kehadiran mereka di luar negara dan meningkatkan profil mereka dalam pasaran asing melalui pemacu promosi yang berbeza. Ini termasuklah penyertaan dalam misi perdagangan, misi pemasaran khusus dan pameran perdagangan antarabangsa. Usaha yang terakhir ialah mendandatangani perjanjian perdagangan. Malaysia adalah negara pengamal ekonomi terbuka yang sangat bergantung kepada perdagangan antarabangsa. Dengan adanya perjanjian perdagangan ini, Malaysia memperoleh akses kepada pasaran yang lebih besar dan kompetitif. Misalnya, Malaysia telah mengadakan 56 IGA dengan negara membangun untuk menggalakkan pelaburan Malaysia dan negara berkenaan. Bahagian penutup, seperti biasa, kita akan masukkan isu, fokus isu dan satu cadangan. Contoh cadangan di sini ialah, moga usaha ini masih kekal relevan untuk dilaksanakan pada masa akan datang. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk karangan yang seterusnya. Terima kasih.